Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penuntun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita dalam ilmu tajwid. Dan hari ini kita akan membincangkan mengenai rukun membaca Al-Quran. Dan untuk ketahuan para penuntun sekalian, dalam amalan seharian kita, Islam telah menggariskan rukun, satu perkara yang wajib kita laksanakan. Dalam solat mesti ada rukun. Kalau tak ada rukun, maka tidak sah solat kita. Haji ada rukun. Jadi kalau kita tidak laksanakan rukun haji, maka haji kita juga tidak sah. Itu juga dengan akad nikah. Dalam perkahwinan juga ada rukun. Jadi kalau tidak laksanakan hukum, maka akad nikah kita, perkahwinan kita tidak sah. Jadi dalam ilmu tajwid juga sebenarnya mempunyai rukun. Dan sebagaimana telah digariskan oleh ulama, rukun ilmu tajwid atau rukun membaca Al-Quran ini ada 3. Yang pertama, bacaan mestilah mempunyai sanad yang sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan sanad yang sah? Iaitu seseorang yang mempelajari Al-Quran daripada gurunya, dan gurunya itu mempelajari Al-Quran daripada gurunya pula, dan bersambung gurunya kepada gurunya, dan bersambung hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini maka disarankan kita mempelajari Al-Quran ini secara bertalaqi ataupun berguru. Bukan kita mempelajari Al-Quran dengan buku, bukan kita mempelajari Al-Quran dengan CD atau juga dengan cara YouTube ini, tetapi yang paling penting kita mempelajari Al-Quran ini secara berguru. Dan guru itu juga mendapat sanad daripada Rasulullah. Bermaksud guru itu mempelajari Al-Quran daripada orang lain, dan orang lain juga mempelajari Al-Quran daripada orang lain, dan bersambung sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kita nak pastikan hari ini, mempelajari Al-Quran mestilah secara berguru ataupun bertalaqi. Manakala yang kedua adalah bacaan Al-Quran, bacaan kita mestilah bertepatan dengan bahasa Arab. Jadi ini memang kita lihat membaca Al-Quran itu mestilah dalam bahasa Arab. Tidak boleh kita baca Al-Quran kita tukarkan dengan bahasa yang lain, ataupun dalam Al-Quran itu kita tukarkan baris mengikut suka hati kita, maka itu tidak boleh. Dan yang ketiga, bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran itu mestilah muwafaqatul qiraah lirrasmil Uthmani walau ihtimalan. Mestilah bacaan itu bertepatan dengan resam Uthmani ataupun dengan bacaan resam Mashaf. Jadi kalau kita lihat sebagaimana dalam qiraat Al-Kasai, dalam bacaan Asim, dalam bacaan Yaqub, dan dalam bacaan Khalaf, maka sebagai contoh kita membaca Maliki Yaumiddin, kita panjangkan 2 harakat, Maliki Yaumiddin. Namun dalam bacaan yang lain maka dibaca dengan Maliki Yaumiddin, tidak dibaca dengan 2 harakat. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan menepati resam Mashaf, iaitu Mashaf resam sama ada kita sekarang ini resam Uthmani, dan juga dalam bacaan qiraat kita itu sahaja yang dibenarkan. Jadi untuk itu para penuntun, terdapat 3 rukun. Yang pertama, mestilah mempelajari Al-Quran itu secara berguru dan sanad yang bersanad, dan sampai sanadnya itu bersambung sanadnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mestilah bertepatan dengan kaedah bahasa Arab. Dan yang ketiga, mestilah bertepatan dengan resam Mashaf Imam ataupun Mashaf resam Uthmani. Dan alhamdulillah hari ini kita di Malaysia kita menggunakan resam Uthmani, maka ini merupakan salah satu rukun yang kita lihat untuk membaca Al-Quran. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali perbincangan kita
dalam siri yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.